يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم allati takaffalallahu laka biha. Angkat penyakit yang Tan Sri sedang hadapi tu, Tan Sri cuba buat. Takdir Tuhan tuan-tuan, dia buat tu, wallah alam saya tak tahu dia buat ke tak. Cuma ialah maknanya sekali itu saya jumpa dia, dia kata terima kasih, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah anak okey dah sekarang. Ya. Jadi yang ini tuan-tuan, orang tak nampak. Orang ingat sedekah ni habis duit. Ya. Sedekah ni tuan-tuan ialah habis duit. Tapi orang yang sakit saja yang tahu nikmat sihat. Ya. Cuba tuan-tuan perhati betul-betul. Bila tuan-tuan demam, baru tahu nikmat dia sihat. Sebab tu, cuma tuan-tuan ada satu nikmat yang kita menyesal macam mana pun tak boleh. Ya, tanim khamsan qabla khamsin tu kena ingat. Rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 5 tu ada satu je tak boleh ghostan dah. Hak lain tuan-tuan, kalau nak pakai hadiah ni pakai. Tak payahlah tunggu datang. Tapi kalau nak tunggu datang pun boleh juga. Kan? Boleh nak tunggu datang. Tapi maknanya ialah nasib. Okey, sibuk tunggu jangan rebutlah masa kosong sebelum datangnya sibuk. Syughlik. Ialah sibuk mari. Bila sibuk barulah berasa nak buat itu, nak buat ini, aku nak sembah. Masa tak sibuk buat terus apa-apa yang patut dibuat. Okey, bila mari sibuk menyesal. Tak apa. Lepas sibuk tu mungkin ada masa kosong, bolehlah kita ubah balik sikap kita. Tapi ada banyak-banyak tu syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ada satu saja tak boleh ghostan, iaitu hidup sebelum mati. Kalau dah mati tuan-tuan tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak test. Hak lain bolehlah kata sihat engkau sebelum sakmik. Ya. Sihat, sakit. Sebab ada orang sakit, lepas sakit sihat. Bolehlah kita menyesal. Kan? Aku dah rasa dah masa aku sakit dulu, aku nak bukan setakat nak semayang secara kata orang berdiri, bahkan nak baca Fatihah pun aku rasa letih. Kalau dah berasa begitu, lepas tu sihat, gunakan sebaik mungkin kesihatan itu. Dah kena dah sekali kan sakit tu. Semua orang kena belaka sakit. Jadi ambil pengalaman kena sakit sekali itu, lepas tu sihat. Bila sihat, gunakan hadis tu. Mati tuan-tuan dia tak ada, mati sekali lepas tu hidup balik tak ada. Ya. Jadi dalam hadis itu dia kata ambillah peluang hidup sebelum mati. Ya. Baik. Begitu juga ada satu lagi, tua muda kan. Ambil masa muda sebelum hari tua. Tapi tak apalah, tua-tua pun orang panggil, walaupun umur 55 tahun ke apa benda, tua. Tetapi nak ghostan muda memang tak boleh. Tetapi boleh kata orang panggil baiki kita punya amalan. Boleh lagi. Tapi mati tak boleh nak baiki dah. Kalau dah mati-mati, takkan kita nak tunggu mati tuan-tuan. Lepas tu saya selalu sebut, tolonglah orang-orang yang sudah pun bersara. Kan? Orang yang sudah bersara, tolong beritahu pada kawan-kawan, mari sembahyang di masjid ni. Kita dah buat. Tahun ini memang kita komit, kita akan promosi habis-habisan. Sembahyang subuh kita nak macam sembahyang Jumaat. Kita nak. Jadi tuan-tuan, tugas tuan-tuan, terutama sekali orang yang tempatan, tolong beritahu kawan-kawan. Ya. Terutama sekali sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang sudah pun tak ada kerja dah. Ya. Tak ada kerja, tak ada berserabut nak fikir pukul 7 ni nak kerja, nak pergi pejabat ke apa benda, tak ada. Ya. Jadi ini bukan tugas pihak masjid saja, tapi tugas tuan-tuan tolong beritahu. Dengan cara hikmah, saya dah cerita dah semalam pun ada, saya dah cerita dalam khutbah. Ya, dengan cara hikmah, Islam kaya dengan hikmah, kaya dengan psikologi. Ambil ya, macam yang saya ceritakan semalam ni, saya nak perhabis ni, nak tunggu hidangan nasi. Kalau ada tolong beritahu. Sementara menunggu tu saya nak cerita bahawa Nabi Nabi SAW pernah didatangi oleh Bani Thaqif. Dikata apa dia? Dikata, ya Rasulullah, aku ni nak masuk Islam tapi zakat tak nak keluar. Ya. Dan tak silap saya, riwayat yang lain juga menyatakan sembahyang pun dia tak nak. Tapi yang popularnya zakat. Ya.
Nabi kata boleh, tapi sembahyang je kena. Zakat tak nak keluar pun tak apa. Tengok psikologi Dan dia seronok. Bani Satim ni dia kaya. Yang orang yang kedekut nak bagi duit. Nak sedekah ke nak zakat ni, walaupun zakat tu rukun Islam. Dan Nabi kena kata, sepatutnya Nabi kena kata gini, kalau dah engkau nak masuk Islam, kena terima Islam. Rukun Islam engkau kena terima salah satu. Buat tak nak buat cerita lain, tapi engkau kena terima dan engkau kena yakin apa dia? Zakat. Tapi kalau dah engkau awal-awal dia cakap tak nak tak nak keluar zakat, tak payah, tak payah masuk Islam. Nabi boleh cakap macam tu macam kita cakap. Kalau nak masuk masjid kena pakai tudung. Yang kawan ni baru nak sembahyang, kita dah halau dah dia. Sebab tu Islam jadi lambat berkembang. Jadi dia pun masuk Islam. Dia kata, bagus ni, orang lain semua kena zakat, aku tak kena zakat sebab aku tak nak. Nabi pula bagi. Tapi dia tak tahu perangkap Nabi. Ini psikologi dia panggil. Bila dah Nabi kata sembahyang je kena. Sembahyang zaman Nabi dulu dia kena sembahyang berjemaah, bukan kena, bukan wajib. Tapi itu situasi bila masuk Islam. Sembahyang berjemaah, lepas sembahyang ada tazkirah walaupun 5 minit. Macam yang kita buat ni lepas subuh 10 minit. 10 minit aja. Sebab tu saya katakan tak ada sebab orang-orang yang ada penyakit gout ke, sakit urat ke, tak boleh datang kuliah subuh 10 minit. Tak ada sebab dah. Tuhan takkan tanya dah saya sebagai nazir, sebagai AJK, yang lain-lain tak ada. Dia takkan tanya dah. Kalau tanya pun saya boleh jawab. 10 minit Tuhan, kita orang prepare untuk buat kuliah, takkan tak boleh datang. Kalau dia orang katalah tak ada kuliah subuh pun, ada 10 minit. Jadi bila dengar kuliah-kuliah lepas-lepas sembahyang tuan-tuan, akhir sekali tuan-tuan, last sekali keluar juga zakat. Keluar zakat. Jadi yang itu yang saya kaitkan, saya relatekan sikit dengan isu masalah Allah. Buka tuan-tuan, buka minda dan buka fikiran kita. Saya sentuh dari sudut konteks dakwah, bukan konteks hukum. Semua ulama setuju. Yang ini tuan-tuan kena pegang. Ini semua ulama setuju bahawa penggunaan kalimah Allah untuk orang kafir, orang Islam, kafir semua boleh. Setuju belaka. Habis di mana yang tak setuju, yang jadi duduk kelang kabut sekarang ni? Saya pun terima SMS malam bila lepas saya khutbah tu. Saya terima. Dia kata kelang kabut sekarang ni, dia kata isu sekarang ni kita takut penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible itu, dalam buku Bible, takut maknanya orang kafir mengelirukan. Saya terima SMS malam lepas sembahyang subuh jemaah tu, saya terima. Maknanya orang yang hantar tu saya kenal. Saya kenal dia. Baguslah dia bagi satu pandangan. Dia kata isu yang kalimah Allah tu, dia kata takut orang keliru. Saya pun duk mikir, lama saya nak jawab tu sebab dia kawan, dia ustaz, doktor. Jadi fikir lagu mana nak cakap yang terbaik, nak jawab yang terbaik. Jadi saya pun cakap beginilah, saya kata orang kafir mana yang tak nak mengelirukan Islam ni? Cuba cari. Jadi tugas kita sekarang ni tuan-tuan, apa dia? Kita kena fikir macam mana dia orang ni tak keliru dengan Islam. Dia keliru dengan Islam pun sebab kita juga. Dia tengok orang Islam sendiri, orang Islam sendiri yang menentang hudud, lagi orang kafir keliru. Dan kita pun patut keliru. Orang Islam sendiri yang mengatakan sunnah Nabi ini cukup janggut ke, ini zaman Nabi tak ada pisau jilid. Saya rasa itu yang patut kita keliru. Dan orang kafir lagi keliru bila tengok statement begitu. Antara yang saya jawab lah saya jawab, tapi saya jawab tu ayat halus. Bila bercakap ni kasar lah sikit, nampak? Nak suruh dia faham. Kalau nak main isu keliru, sampai bila tak selesai? Sebab orang Islam sendiri keliru dengan agama dia. Kalau tak keliru tuan-tuan, tidak ada suara sampai keluar dalam televisyen ke dalam suara khabar yang menyatakan Islam ni tak boleh kita buat negara majmuk. Mengatasi majmuk, seolah-olah mengatasi majmuknya Madinah semasa Nabi perintah Madinah. Jadi saya kata, kalau orang kafir keliru,
Saya tanya orang kafir mana tak keliru dengan Islam dan tidak mahu mengelirukan Islam. Sampai sekarang ni saya tunggu dia tak balas. Jadi sekarang ni tuan-tuan, saya sebut di situ, saya dah sebut dalam khutbah semalam, strategi Yahudi antaranya, kalau boleh dia kata dalam Bible, dalam kitab-kitab yang Yahudi ni jangan ada kalimah Allah kalau boleh. Fikir, tapi dia orang kadang-kadang dalam kitab dia orang pun tak boleh nak keluar dalam kitab Bible betul. Di apa ni yang sebelah Yahudi betul. Dia tak keluar. Sebab kalau keluar dia kata orang Yahudi sendiri pun akan marah, Kristian pun akan marah. Tapi kenapa dia nak keluarkan juga? Sebab itulah cerita yang saya bawa tu. Bila ada satu orang satu orang Kristian, dia baca dalam kitab Kristiannya dan Yahudinya menyatakan Allah Tuhan. Tiba-tiba dia baca lagi Tuhan ni beranak. Lepas tu pula dia study pula Islam. Tuhan Allah dalam Islam ni tak beranak, tak ada bini, tak ada anak, tak ada pak saudara, tak ada cucu, tak ada apa. Maka dia mikir seorang, dia kata hak ni kalau beranak macam aku juga, dia kata. Kalau dah Tuhan macam aku, beranak macam aku, dia kata buat apa aku jadikan dia sebagai Tuhan. Last kali dia pilih Tuhan Islam. Sebab tu saya lebih suka mengambil pendekatan, biar kita ni tuan-tuan, bila ada orang nak sebut Allah, orang kafir sekarang ni nak sebut, nak baca Al-Quran dalam ceramah dia, kan, baca terjemahan, kita cuba ajar dan cuba lorongkan dia, cuba pandu dia supaya ni Allah sebenar lagu ni, ya, nak pakailah, tapi Allah sebenar lagu ni. Berhujah dengan dia, Allah dalam tu ada anak. Kamu fikir kamu pun ada anak? Kalau sama-sama dah ada anak, Tuhan apa lagu tu? Tuhan mesti special, kan? Special. Kita nak lantik pemimpin pun dia mesti hebat. Ilmu dia ke, kaya dia ke, tawaduk dia ke. Kalau setakat lebih kurang kita aja, kan, ilmu pun tara kita aja, daya kepimpinan, karisma pun macam kita aja, biar tak payahlah angkat dia sebagai pemimpin, cari orang lain, biar aku jadi pemimpin, ya. Berhujah dengan orang kafir. Jadikan ini sebagai satu ruang untuk kita berdakwah kepada orang kafir supaya dia faham betul-betul, ya. Jadi tuan-tuan, itu yang sepatutnya yang kita buatlah, ya. Baik, saya habis sikit lagi, nasi dah siap lah. Jangan memakmurkan dunia kerana ia akan merosakkan akhiratmu. Ini orang tasawuf lah, ya. Orang tasawuf diminta supaya jangan kita makmurkan dunia kerana dia akan merosakkan akhirat. Ini bahas dia panjang lah, saya tak nak sebut lagi tentang ini, ya. Jangan sampai peringkat kita faham bahawa kita tinggal dunia, ya. Nombor 6, hendaklah engkau sentiasa sayang dan menasihati kaum muslimin, saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.